Okey, nombor 8. Ajar 8 menunjukkan isi padu air dalam 3 bekas P, Q dan R. Okey, ni dia. Air dalam bekas P ada 1 liter 750 ml. Bekas Q ada 8/10 liter. Bekas R ada 0.45 liter. Okey. Nyatakan isi padu dalam liter air dalam bekas Q. Okey. Baik, bagaimana kita nak kira ya? Dia dah tahu dah isi padu air dalam dalam pecahan liter. Jadi kita boleh buat 8/10 liter. Cikgu dah ajar kamu. Di mana 8/10 kita tukar pada perpuluhan ya. 0.8 liter. Maka kita nak jadikan dia minta bagaimana? Kita boleh buat darab 1000 ya. 0.8 darab 1000 ataupun kita gunakan jadual penukaran unit liter dan mililiter. Ingat 1 liter ada 1000 mililiter. Jadi 1 dengan 0.3. Jadi kalau kita masukkan dalam 0.8 ni, kita nak tukar mililiter, maka masukkan dalam ni 0 di sini, 8 di sinilah. Jadi tengok ya, dia ada 3 sifar kat sini, maksudnya ada 3 di dalam ni lah. Maka awak kena tambah 1 sifar supaya cukup 3 digit. Jadi berapa mililiter tu? Jadi kalau ikut pada dua muka unit ni, apa ni adalah 800 mililiter. Okey. Ni kaedah baru sikit lah. Cikgu gunakan bunda dua penukaran. Kalau tidak, kalau kamu rasa kamu boleh buat darab 1000 pun boleh juga. Ataupun kalau nak buat cara macam ni, ataupun awak boleh buat, kita tahu bahawa nak tukarkan liter kepada mililiter adalah darab 1000. Jadi 8/10 tadi, awak terus darab dengan 1000. Ni 1000 mililiter ya. Maka kita buat pemansuhan sifar, air tinggal 8 darab 100 sama dengan 800 mililiter. Yang jadi pun boleh juga. Dia terpulang. Mana satu yang awak rasa faham? Ya. Okey. Baik. Kemudian bahagian B, hitung jumlah isi padu air dalam ketiga-tiga bekas itu. Jadi tadi kita nak tambah bagi. Sekarang ni dia kata jumlah isi padu air, dia tak menentukan unit apa nak bagi, liter ke mililiter. Baik. Jadi kita akan tengok, kita senaraikan dululah. Kita nak tahu jumlah, oleh kerana jumlah kita kena tambah lah, iaitu jarak isi padu P tadi isi padu P adalah 1 liter 750 mililiter. Okey, tambah dengan isi padu Q ni, kita dah kira tadi kan. Isi padu Q adalah 800 mililiter tadi ya, berasal pada jawapan A tadi yang ni. 800 mililiter. Tambah dengan isi padu R 0.45 liter. Okey, jadi kita nak tambah, kena buat keputusan lah. Ataupun kita boleh gunakan jadual penukaran unit untuk kita buat pengiraan itulah. Cikgu buat kat bawah ni, nampak. Okey, macam ni. Liter, mililiter. Jadi 1 ni ada 0, ada 3. Okey, kita masukkan 1 liter 700. Jadi 1 ni kat sini lah, 750 kat sini. Cukup 1 ya, 750 3 digit. Ni 1 digit cukup. 800 mililiter letak sini lah, 8 sifar. Dan tambah 0.45 jadi 0.45. Jadi tambah 1 sifar untuk cukupkan 3 digit. Baru tambahkan, kita dapat 10 tangan 1 tambah 7, 8 tambah 8, 16 tambah 4, 20. Di kosong sini, tangan 2 kat sini, jadi 3. Jadi kita boleh nyatakan jawapan dia apa ni? Di sini kita boleh, kalau nak liter saja, jawapannya 3 liter lah. Kalau ataupun awak boleh buat gunakan mililiter mesti 3000 lah. 3000 mililiter. Tak payah dua-dua sekali, hanya satu saja ya. Ni cikgu bagi contoh ya. Keadaan menulis jawapan sama ada liter atau
liter. Tak payah buat dua, satu cukup. Okey, faham Okey, bahagian C. Jumlah isi padu air dalam bekas P dan Q dituang sama banyak ke dalam 5 botol. Okey, hitung isi padu dalam mililiter air dalam setiap botol. Okey, jadi langkah pertama kita kena tahu jumlah isi padu air lah, P dan Q. Langkah pertama iaitu isi padu P tadi adalah 1750 lah mililiter. Kenapa cikgu bagi mililiter? Kerana dia nak dalam mililiter jawapan dia nanti. Adik cikgu terus awal-awal lah. Jadi 1050 mililiter tambah dengan bekas Q tadi 800 mililiter. Jadi jumlahnya ialah 2550 mililiter. Okey, ini jumlah isi padu air dalam bekas P dan Q. Langkah yang kedua, sebab dia kata dituang sama banyak ke dalam 5 botol. Jadi berkata sama banyak ni tentu ini merujuk kepada operasi bahagi lah, iaitu 2550 mililiter dibahagikan dengan 5 lah. Untuk kita tahu kandungan isi padu air dalam satu botol. Dalam setiap botol ni kita kena bagi 5. Jadi cikgu congak saja 510 mililiter. Inilah jawapan ni. Okey. Baik. Kamu faham Okey. Tengok soalan 9. Okey, soalan 9. Catatpai menunjukkan peratusan warna kegemaran bagi 50 orang murid. Okey, sekarang maklumat yang penting ni. Ini adalah jumlah murid 50 orang. Okey. Peratusan murid mengikut warna. Warna ungu, warna kegemaran lah. Jadi 10% murid suka warna ungu. Merah, peratusan merah tidak diberitahu. Peratusan biru, yang murid suka warna biru adalah 20%. Peratusan kuning ialah 30%. Okey, walaupun warna merah tidak diberikan peratusan, kita dah tahu jumlah peratusan dalam satu catatpai adalah 100%. Jadi kalau lihat peratusan kuning, ungu dan juga biru jumlahnya adalah 60%. 30 tambah 20 tambah 10, 60%. Jadi bermakna automatik peratusan merah adalah 40% sebab nak cukupkan 100%. Okey, faham tu? Baik, kita tengok jawab soalan dia. Tulis warna yang paling digemari. Okey, yang paling digemari tentulah peratusan yang paling besar lah. Okey, yang peratusan paling besar di sini merah, 40%. Jadi jawapan di sini adalah merah. Okey, kemudian soalan B, 2/5 daripada murid yang menggemari warna biru ialah murid perempuan. Hitung bilangan murid perempuan yang menggemari warna biru. Jadi yang pertama, langkah pertama kita kena kira dulu bilangan murid yang suka warna biru. Jadi kalau ikut pada catatpai ini, peratusan murid yang suka warna biru adalah 20%. Jadi dan jumlah murid kita tahu 50 orang murid. Ini maklumat ni penting ni. Ini dua-dua ni untuk kita tahu bilangan murid yang suka warna biru. Di langkah pertama ialah 20% darab 50 orang murid. Buat pemasuhan sifar. Okey. Ini 2 darab 5 ialah 10. Jadi 10 murid suka warna biru. Suka warna biru. Okey, kemudian sekarang langkah yang kedua barulah kita kira bilangan murid perempuan. Sebab dia kata 2/5 daripada murid yang menggemari warna biru ialah murid perempuan. 25 daripada 10 lah. 10 orang ni. Jadi kita boleh buat 2/5 darabkan dengan 10
Pemansuhan 5 dan 10. Gunakan sifil 5. 1, 2. 2 adalah 4. Inilah jawapannya. 4 orang murid perempuan yang suka warna biru. Okey. Baik.